Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan tentang ada satu nota yang saya bawa bagi, iaitu modul yang ketiga, iaitu modul persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So ada 4 subtopik yang akan kita belajar. Okey, ada 4 subtopik, awak boleh baca sendiri. So yang pertama sekali, hari ini saya nak sentuh tentang tajuk yang pertama, iaitu mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, mari kita tengok muka surat 44. Okey, so dia kata kat sini, apa yang dikatakan dengan ungkapan kuadratik? Okey, ungkapan kuadratik ni adalah satu pemboleh ubah yang mana ungkapan dia berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, dengan A, B dan juga C adalah pemalar. Pemalar ni adalah nombor lah. Okey, boleh jadi sebarang nombor daripada 1 dan seterusnya. Tapi nilai A, iaitu nilai di sini, dia tak boleh sama dengan kosong. Okey, ciri-ciri ungkapan kuadratik ni, kuasa tertinggi adalah kuasa 2. So kamu boleh tengok, ini maksud dia. Kuasa tertinggi adalah kuasa 2, di mana nilai pada AX kuasa 2 ni, nilai pada AX kuasa 2 adalah bernilai kuasa tertinggi dia 2. So contoh-contoh dia, cuba kita tengok ni, 3X kuasa 2 tambah 5, 2X kuasa 2 tolak 3X. Okey, kuasa dia yang paling tinggi adalah 2. Yang ni pun sama, kuasa tertinggi 2. Yang ni pun sama, kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey. Kalau kita tengok contoh ni yang dia bagi ni, okey. Tentukan sama ada setiap berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang ni adalah ungkapan kuadratik sebab nilai pemboleh ubah pada nilai AX kuasa 2, kan tadi kita dah kata, tadi nilai dia AX kuasa 2, nilai Y dia adalah kuasa 2. Jadi nilai dia adalah ungkapan kuadratik. So yang ni pula M kuasa 4 tambah 4M kuasa 2 tambah 7. Jadi yang ni bukanlah ungkapan kuadratik sebab kuasa dia yang paling tinggi adalah 4. Manakala C pula adalah, kalau kita tengok kat sini, M kuasa 2 tambah 4N tambah 1/5. Okey. Walaupun nilai M kuasa 2, kita kata tadi kuasa 2, kuasa yang tertinggi dia 2, tapi kalau kita tengok kat sini, pemboleh ubah dia ada 2. Jadi tak boleh juga. Dia mestilah, ungkapan kuadratik ni mesti cuma ada satu pemboleh ubah. Kalau kat sini bukan, sebab dia ada M dan juga N. Okey, kita tengok pula yang ni, adakah D ni merupakan ungkapan kuadratik? Kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok 2 kurungan M kuasa 2 tolak 1, kita boleh kembangkan menjadi, kita darab masuk, kita akan dapat 2M kuasa 2 tolak 2. Jadi kalau kita tengok nilai M, nilai dia adalah berkuasa 2. Jadi dia adalah, merupakan ungkapan kuadratik. Okey, kita tengok pula satu lagi, muka surat yang satu lagi. Okey, muka surat seterusnya iaitu muka surat 45. Okey, dia kata dia suruh minta kita kenal pasti, mengenal pasti. Mengenal pasti sama ada ungkapan yang dia beri ni semua adakah ungkapan kuadratik. Lepas tu, kalau kata kita jawab ya, kita tentukan kuasa dia, berapa kuasa tertinggi, berapa bilangan pemboleh ubah. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama. Dia bagi kat sini X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. So nilai paling tinggi, kuasa tertinggi, jadi kita tengok kat sini, kuasa tertinggi dia 2, jadi kita tulis kat sini 2. Bilangan pemboleh ubah, okey, kalau kita tengok kat sini, bilangan pemboleh ubah cuma ada satu, iaitu nilai X. Jadi kita tulis kat sini 1. Okey, adakah ni merupakan ungkapan kuadratik? Jawapan dia adalah ya, sebab ada satu pemboleh ubah dan kuasa tertinggi adalah 2. Okey, yang kedua, okey, kuasa tertinggi dia adalah 2. Bilangan pemboleh ubah, kalau kita tengok kat sini cuma ada P, jadi 1.
Jadi ini juga merupakan ungkapan kuadratik. Okey, kalau kita tengok kat sini, soalan seterusnya 5x tambah 6. 5x, x ini adalah berkuasa 1. Jadi kuasa tertinggi dia 1. Bilangan pemboleh ubah cuma ada x, so 1. Adakah dia merupakan ungkapan kuadratik? Tidak. Kenapa tidak? Sebab kuasa tertinggi dia hanya 1. Okey, so yang lain-lain kamu boleh cuba sendiri. Soalan seterusnya. Okey, saya nak sentuh satu lagi, iaitu yang di bawah ni. Okey, soalan yang bawah ni. Okey, mengenal pasti nilai pemala, nilai A, B dan juga nilai C. Tadi kita dah tahu ungkapan kuadratik ni kita tulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kita tulis dalam bentuk macam ni. So mari kita tengok yang di bawah ni. Okey, mari kita tengok soalan ni, contoh ni dia dah bagi, iaitu 2 tolak 2x tambah 3x. Okey, yang dia bagi ni adalah bukan dalam susunan macam saya bagi tadi, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi kita kena susunkan ke dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang mana ada kuasa 2 dia mesti berada di depan. Okey, yang mana ada nilai X kuasa 1 dia mesti berada di tengah-tengah. Manakala nilai C, iaitu nilai pemala, dia mesti ada di belakang. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dia susun balik 3x kuasa 2 tolak 2x, sebab negatif 2x, tambah 2. Jadi kalau kita tengok kat sini, apakah nilai A? Nilai A dia adalah 3. Apakah nilai B? Nilai B adalah negatif 2. Nilai C dia adalah positif 2. Okey, sebab tu dia tuliskan kat sini 2. Okey, mari kita tengok ni, saya bagi satu contoh yang sini, iaitu 5x tolak 6x kuasa 2. Ini juga tidak disusun di dalam bentuk kuadratik. Jadi kita kena susun dulu. Di mana nilai AX kuasa 2 iaitu negatif 6x kuasa 2, kita letakkan di hadapan 6x kuasa 2. Kemudian nilai yang ada x kuasa 1 kita letakkan di tengah-tengah, iaitu 5x, jadi tambah 5x. Okey, ada tak nilai C kat sini? Kalau kita tengok kat sini, sini tidak ada nilai C. Jadi kita boleh tulis tambah kosong ataupun tak perlu tulis. Jadi kita tengok nilai A dia adalah negatif 6. Nilai B adalah 5x. Manakala nilai C tak ada, kita letakkan kosong. Okey. Okey, seterusnya saya bagi satu lagi contoh, iaitu 8 tambah 2x kuasa 2. Jadi kalau kita tengok yang ada nilai x kuasa 2, nilai ada kuasa 2 kita letakkan di hadapan. Jadi yang ni kita letakkan 2x kuasa 2. Yang seterusnya BX, iaitu yang mana ada X kuasa 1. Kalau kita tengok kat sini, tidak ada X kuasa 1. Okey, jadi tak perlu letak apa-apa di tengah. Tapi kita tengok C, dia ada nilai C, iaitu nilai pemala saja, iaitu nilai 8. Jadi seterusnya kita letakkan tambah 8. Okey, jadi nilai A, kita tahu kat sini adalah 2. Ada tak nilai B? Nilai B kat sini tak ada, kosong. Nilai C bernilailah 8. Okey, so untuk soalan seterusnya kamu cuba buat sendiri, nanti kita boleh semak jawapan.